سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Menyambung pengajian kita daripada kitab Jawharatul Tauhid menggunakan syarah daripada kitab Tuhfatul Murib karangan Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semalam kita telah mempelajari berkaitan dengan dalil wujud. Dalil wujud dikembalikan dengan memustahilkan daur dan tasalsul. Kerana tanpa menyatakan bahawasanya zat Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud akan membawa kepada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul adalah perkara yang mustahil segi akal. Maka perkara yang membawa kepada mustahil, maka dia juga adalah mustahil. Kemudian telah dinyatakan bahawasanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud zati. Yang dimaksudkan dengan wujud zati, tidaklah wujudnya itu disebabkan ataupun dikeranakan oleh sesuatu selainnya. Tetapi ia juga tidak memberi makna wujud zati bahawasanya dia mencipta dirinya sendiri. Kerana dia akan lazim daripadanya baharu. Kemudian di sana ada dua wujud. Yang pertama wujudnya Allah, yang kedua wujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana wujud selain daripada Allah taala itu adalah bukanlah wujud yang asal, dia adalah wujud yang majaz, maka sebahagian daripada ahli sufi mengatakan tiada yang wujud melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya-Allah kita akan membuat sedikit bacaan daripada kitab Rijalul Fikri wa Da'wah yang dikarang oleh Maulana Sayyid Abil Hasan Ali An-Nadawi, yang di dalamnya ada membahaskan ketika membicarakan biodata As-Sirhindi yang membicarakan berkaitan dengan wahdatul wujud dan juga wahdatul syuhud, yang As-Sirhindi terkenal dengan gagasan wahdatul syuhud beliau, dan beliau antara orang yang banyak mengkritik wahdatul wujud, tetapi kritikan beliau tidaklah sehingga menghukum kafir, iaitu Asy-Syekhul Akbar Ibnul Arabi. Dan bacaan daripada kita itu sebenarnya sangat menarik, kerana di dalamnya yang saya boleh kira sebagai pandangan yang mu'tadil ketika membicarakan perkara ini. Kita sambung perbahasan berkaitan dengan wujud. Ada satu perbahasan yang sebenarnya dia tidaklah perlu, dia tidaklah wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahuinya, iaitu ada satu perbahasan di dalam ilmu kalam yang membicarakan adakah wujud itu ainul mawjud ataupun wujud itu ghairul mawjud.
Iaitu adakah wujud itu sifat yang zaidah di atas benda yang wujud itu sendiri, ataupun wujud dan maujud adalah dua benda yang sama. Perbahasan ini tidak perlu kita larutkan dan leretkan di dalam pengajian kita. Kita menuruti apa yang disebut oleh Al-Imamul Bajuri, wa yakfil mukallafa an ya'rifa anna Allah mawjud. Cukuplah bagi mukallaf untuk dia mengetahui bahawasanya Allah itu wujud. Wala yajibu alaihi ma'rifatu, dan tidaklah wajib atas mukallaf untuk dia mengetahui anna wujudahu ta'ala ainu zatihi aw ghairu zatihi. Tidaklah wajib atas mukallaf untuk dia mengetahui adakah wujudnya itu ain bagi zatnya ataupun selain daripada zatnya. Kerana apa? Kerana perbahasan ini daripada perkara-perkara sulit dan rumit daripada ilmu kalam, dan mukallaf tidak ditaklifkan untuk beriktikad dengannya. Kemudian, seperti mana yang kita belajar, sifat wujud adalah disebut sebagai sifat nafsiyah. Sifat wujud disebut sebagai sifat nafsiyah. Apakah yang dimaksudkan wujud itu adalah sifat nafsiyah? Wujud yang dimaksudkan wujud itu sifat nafsiyah adalah kerana dia dinisbahkan kepada nafs. Nafs ataupun zat. Nafs ataupun zat. Apa maksud dia? Apakah yang dimaksudkan bahawasanya sifat wujud ini dinisbahkan kepada nafs? Bila disebut nafsiyah ataupun disebut zatiyah, maksudnya sifat itu dinisbahkan kepada zat. Maksud sifat itu dinisbahkan kepada zat adalah li'annaha la tuta'aqqalu illa biha. Kerana wujud itu tidak dapat kita imajinasi. Maksudnya kerana bukan wujud, kerana zat itu. Kerana zat tak mungkin ada dalam akal kita, melainkan kita kena tasawurkan dia itu wujud. Bagaimana kita boleh tasawurkan dalam akal kita satu zat dalam masa yang sama kita tidak beriktikad wujudnya ia? Itu yang dimaksudkan mengapakah sifat wujud ini dipanggil sifat nafsiyah ataupun sifat zatiyah. Fala tuta'aqqal. Fala tuta'aqqal. Apa maksud fala tuta'aqqal? Fala tuta'aqqalu nafsun illa biwujudiha. Tidak mungkin kita boleh bayangkan zat tanpa dalam masa yang sama bersekali kita membayangkan, mentakakulkan dia. Kita mesti takakulkan seiring bila kita fikir tentang zat, maka kita akan fikir bersamanya dia adalah wujud. Maka zat dengan wujud ini perkara yang apa? Yang tidak dapat dipisahkan. Maka sebab itu sifat ini dipanggil sifat nafsiyah. Kemudian wal muradu bisifatin nafsiyah sifatun thubutiyatun yadullul wasfu biha ala nafsi dhati duna ma'nan zaidin 'alaiha ka'an yuqala al-wujudu sifatun lillahi ta'ala fa qawluna sifatun kal jinsi wa qawluna thubutiyah yukhriju as-salbiyah kal qidami wal baqa.
Kemudian dikatakan di sini bahawasanya yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah ini, dia adalah sifat subutiyah. Dia adalah apa? Dia adalah sifat subutiyah. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia adalah satu sifat yang sabit, yang bila sesuatu tu bersifat dengannya, bila sesuatu bersifat dengan sifat wujud, maka sifat itu dia bukan sesuatu yang selain daripada zat dia. Berbeza dengan sifat-sifat ma'ani misalnya, yang mana dipanggil sifat itu adalah selain daripada zat. Tetapi sifat wujud adalah suatu sifat yang mana bersifat dengannya itu dia menunjukkan kepada zat. Dia tidak menunjukkan kepada satu makna yang mana lebih ataupun selain daripada zat. Selain daripada zat. Okey. Apa maksud yadullul wasfu biha ala nafsi zat? Maksudnya la tadullu ala syai'in zaidin ala dhati, faqawluna duna ma'dan zaidin alaiha tafsirun muradin liqawlina ala nafsi zat, wa yakhruju bidhalika al-ma'ani li'annaha tadullu ala ma'nan zaidin ala dhat, wa kadhalika al-ma'nawiyyah فإنها تستلزم المعاني فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني. Perkara ni, ini adalah perbahasan ataupun istilah-istilah dalam ilmu kalam. Maka kalau kita belajar tentang ilmu akal, maka di sana ada yang disebut sebagai zat. Dan yang kedua, di sana ada yang disebutkan sebagai apa? Di sana ada yang disebutkan sebagai sifat. Sebagai apa? Sebagai sifat. Maka sifat wujud ini adalah sifat yang paling asas bagi zat. Maknanya sesuatu zat dia nak ada sifat yang lain. Contohnya saya nak ada sifat apa? Sifat tinggi, sifat besar contohnya, sifat licin contohnya. Semua sifat adalah furuk kepada zat. Tanpa ada zat maka tak adanya sifat. Dan zat ini dia hanya boleh ada, dia hanya akan berfungsi bila dia wujud. Itu yang dipanggil apa? Wujud ini adalah sifat bagi zat. Jadi istilah ni istilah dalam ilmu kalam. Untuk orang awam, kalau dia tak boleh nak sebut ini adalah sifat zatiyah, ini adalah sifat ma'ani, ini adalah sifat maknawi, ini adalah sifat salbiyah, dia tidak akan menjejaskan akidah seseorang tu. Dia tidak akan menjejaskan akidah seorang tu, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Al-Baijuri tadi, yang ditaklifkan atas mukallaf, dia hendaklah beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Walaupun orang awam tu dia tak belajar ilmu kalam, maka dia tak boleh bayangkan kalau kita kata sesuatu itu Allah Ta'ala itu ada, maka bila disebut ada, maksudnya zat dia tu mesti ada. Sebab zat adalah asas bagi sesuatu, dan sifat wujud adalah asas bagi sifat-sifat yang lain. Maka wujud itu perkara yang pertama perlu diisbatkan. Wujud adalah perkara pertama yang perlu diisbatkan. Dan sifat wujud ini dia telah disebut sebagai pertama sifat subutiyah, ataupun disebut sebagai sifat zatiyah, ataupun disebut sebagai sifat nafsiyah.
Jadi bila dia disebut sebagai sifat subutiyah, maka dia ingin keluarkan untuk bezakan dengan sifat salbiyah. Untuk membezakan dengan sifat salbiyah. Contohnya qidam dan baqa dipanggil sifat salbiyah. Wujud adalah sifat subutiyah. Kemudian beza sifat wujud dengan sifat qidam dan baqa adalah daripada segi sifat wujud adalah subutiyah, sifat qidam dan baqa ini adalah sifat salbiyah. Sifat apa? Sifat salbiyah. Yang pertama. Yang kedua, beza sifat wujud ini dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawi. Sifat wujud, bila kita kata sesuatu bersifat dengannya, maka dia menunjukkan kepada zat itu sendiri tanpa kita akan tasawur makna yang selain daripada zat. Adapun sifat ma'ani, maka dia adalah sifat yang zaid. Contohnya berkata-kata. Jadi berkata-kata adalah sifat yang mana dia zaid. Dia bukan zat. Dia bukan zat tapi dia adalah sifat. Tak apalah kita mempelajari perkara ini, sebab perkara ini ditulis dia hanya fardu kifayah untuk mereka yang belajar, tetapi dia bukanlah perkara yang wajib untuk satu orang itu mengiktikadkan. Sekira-kiranya kalau dia tidak iktikad istilah-istilah ini, dia akan keluar daripada agama Islam. Jadi kita biasakan saja dengan istilah tersebut. Khalas. Yang pertama adalah wujud. Fawajibun lahul wujud, maka yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu wujud. Wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud. Tidak harus tidak wujud, mustahil tidak wujud, dan mustahil sifat Allah Ta'ala itu hanya harusnya wujud. Dan perkara wujud ini saya telah sebutkan semalam adalah perkara yang sebenarnya ittifaq di kalangan seluruh manusia. Mereka tersalah dalam menentukan siapakah Tuhan. Mereka apa? Mereka telah tersalah menentukan siapakah Tuhan. Al-Syekh Ibnul Arabi membezakan antara orang musyrik dengan orang kafir daripada segi istilah. Setiap orang yang kafir itu, setiap orang yang musyrik itu, maka dia adalah orang kafir. Dan bukanlah setiap orang kafir itu dia adalah orang yang musyrik. Tetapi daripada satu sudut yang lain, kedua mereka ni sama sahajalah sebagai ahli neraka. Kedua-dua kumpulan ini sama sahaja sebagai ahli neraka. Allahu الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني